Selamat petang semua. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama untuk satu program yang dinamakan sebagai program Sembang Seni Budaya ataupun lebih dikenali sebagai Sedaya. Program ini merupakan anjuran Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM, dan hari ini merupakan siri yang ketiga untuk program Sedaya ini. Dan untuk siri ketiga ini kita sangat bertuah kerana kita dihadirkan seorang ahli akademik yang memang terkenal dengan bidang beliau, iaitu dalam bidang orang asli. Ini memang saya sendiri sebagai warga kampus di UPM ternanti-nanti ingin dapatkan jugalah perkongsian daripada Dr. Muhammad Roslan Rosnon, iaitu seorang pensyarah ekologi manusia. Selamat datang Doktor, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Jadi doktor bersama dengan kami untuk satu sesi perkongsian ya. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami untuk satu sesi perkongsian yang cukup bermakna ini. Dan saya yakin di Pusat Kebudayaan ini adalah julung kali kami jemput Dr. Roslan sebenarnya. Ya. Dan tajuk Dr. Roslan ni pun istimewa, iaitu tajuknya Budaya Orang Asli Hetak Kita. Itulah pronunciation saya betul ke tidak? Betul Betul-betul. Okey, jadi untuk itu kalau kita lihat sini, wow, dah sampai 74 participant dah. Jadi mungkin tak sabar lagi nak dengar sharing daripada Dr. Roslan. Jadi saya rasa tanpa buang masa, saya serahkan sesi ini kepada Dr. Muhammad Roslan untuk berkongsi dengan kita tentang tajuk yang diberikan kepada kita petang ini, iaitu Budaya Orang Asli Hetak Kita. Jadi saya serahkan kepada Dr. Roslan. Silakan. Okey, pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM, terutamanya kepada Encik Shah kerana sudi menjemput saya untuk sesi perkongsian tentang masyarakat orang asli. Tajuk kita pada petang ini adalah Budaya Orang Asli Hetak Kita. Dia sebenarnya bahasa ni adalah bahasa temuan ya. Bahasa temuan ni adalah, maksudnya adalah hetak kita ni adalah harta kita. Harta. Harta kita dia adalah harta kita. Jadi ini adalah merupakan bahasa temuan yang saya letak kepada tajuk ini sebab temuan ini sangat rapat ya dengan kita UPM, sebab kita juga ada penempatan orang asli yang berada di tanah UPM, terutama di kawasan di hutan simpan kita ya. Ini hetak kita itu adalah kita punya harta kita, itu dari segi bahasa Melayunya. Hari ini saya akan bincangkan beberapa perkara tentang budaya masyarakat orang asli supaya kita semua dapat memahami masyarakat orang asli ini. Perkara pertama, saya nak sampaikan bahawa masyarakat orang asli ini sudah mula berubah ya. Dia tidak sama macam masyarakat orang asli yang dahulu. Walau bagaimanapun, pada mereka yang berada di kawasan pedalaman yang masih lagi mengamalkan cara-cara adat ataupun tradisi secara tradisional, compare to mereka yang dah berada di kawasan luar bandar ataupun pinggir badar, mereka sudah mula berubah dan sama saja seperti masyarakat arus perdana. Okey, sebelum saya start saya punya presentation, saya nak promote sedikit. Ini merupakan buku yang pernah saya hasilkan pada tahun 2019. Dia merupakan editor. Di dalam buku ini ada 14 tak silap saya subtopik yang ditulis oleh pelbagai pensyarah daripada seluruh Malaysia sebenarnya,
dan kami kumpulkan dan kami jadikan ia sebagai satu buku. Buku ini menang anugerah National Book Award pada 2019 untuk kategori buku umum terbaik komuniti dan masyarakat. Buku ini editornya adalah kuasa saya. So boleh dapat buku ni di penerbit UPM dan untuk mengenali masyarakat orang asli dengan lebih dekat. So fokus perbincangan saya pada petang ini adalah saya akan membincangkan pertama apa itu budaya dari segi definisi budaya, siapa orang asli ini dari segi istilah yang kita sering gunakan, kemudian Akta Orang Asli 1954 iaitu Akta 134, kemudian saya berikan sedikit gambaran tentang populasi orang asli di Malaysia, kemudian institusi sosial masyarakat orang asli, dan last sekali saya akan share tentang apa budaya masyarakat orang asli. Jadi saya tidak boleh detail tentang satu-satu ni, tapi saya cubalah untuk memberikan. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya saya nak share, tapi dari segi masa yang ada ni saya try untuk at least kita mengenalilah apa itu masyarakat orang asli. So dari segi budaya, apa itu budaya? Budaya ni adalah satu ciptaan manusia. Budaya ni dia bukan datang, budaya dan agama itu berbeza. Agama adalah agama, dia bukan ciptaan. Tetapi kalau budaya ini dia merupakan satu ciptaan manusia dan dia merupakan satu cara hidup dalam kehidupan kita, dan dia ada kod ataupun peraturan tingkah laku, adat sopan, pakaian, bahasa, upacara, ritual, norma dan sistem kepercayaan. Itu adalah budaya, dan budaya ini dipelajari melalui sistem sosial dan dia dikongsi bersama oleh ahli masyarakat, dan budaya ini dia ada kebendaan dan bukan kebendaan. Itu basic apa itu budaya. Kemudian saya nak sentuh tentang siapa itu orang asli kan. Kita selalu dengar siapa tu orang asli. Okey. Pada awalnya masyarakat orang asli ni ahli antropologi dan juga pihak pentadbir memanggil orang asli ni sebagai orang pentadbir ni dia panggil orang asli sebagai orang darat, orang laut, bersisi ataupun mantra, orang mawas, orang asal. Ini merupakan kata sebelum 1948 kita memanggil orang asli adalah atas nama-nama ini. Orang asli hanya digunakan, perkataan orang asli itu hanya digunakan semasa ancaman komunis dan di zaman darurat sekitar tahun 1948 hingga 1960. Baru sehingga ke hari ini kita menggunakan sebagai orang asli. Orang asal itu dah jadi merujuk kepada native di mana Sabah dan Sarawak. Kalau kita lihat kepada konstitusi negara, perlembagaan negara, dia telah menetapkan Bumi Putra kan. Siapa yang dikenali sebagai masyarakat orang kita panggil sebagai native di Malaysia ini dia ada 3 Satu adalah masyarakat Melayu, yang kedua adalah orang asli, dan yang ketiga adalah Bumi Putra Sabah Sarawak. So 3 ini dipanggil sebagai native ataupun indigenous people dekat Malaysia. Itu based on our constitution, kita punya perlembagaan Malaysia. So berdasarkan akta, saya nak tunjuk sikit lah. Yang ini ada gambar saya ambil bersama dengan masyarakat suku kaum Cik Wong. Ini dekat Kuala Ganda, dekat Lancang. Ini suku Cik Wong. Nanti nanti saya kenalkan berapa banyak suku yang ada dalam masyarakat orang asli ni. So dari segi Akta 134, kalau kita lihat siapa tu orang asli ini adalah bapanya ialah ahli daripada kumpulan etnik orang asli. Dia bersifat patriarki yang bercakap bahasa orang asli dan lazimnya mengikut cara hidup orang asli dan adat kepercayaan orang asli, termasuklah seorang keturunan melalui lelaki. Dia memang patriarki.
Ya. Yang kedua, mana-mana orang daripada mana-mana kaum yang diambil sebagai anak angkat semasa budak oleh orang asli dan yang telah dibesar sebagai seorang orang asli. Lazimnya boleh bercakap dan mengikut tata cara masyarakat orang asli. Dan yang ketiga, anak daripada mana-mana penyatuan antara seorang perempuan orang asli dengan seorang lelaki daripada suatu kaum yang lain. So dia juga boleh dikategorikan sebagai orang asli. Maknanya bila dia kahwin campur, dia boleh dikategorikan sebagai orang asli. Okey, ini sedikit populasi masyarakat orang asli di Malaysia. So kalau tahun 2020 ni masyarakat orang asli di Malaysia lebih kurang dalam 200,000 orang. So masyarakat orang asli ni kita bagikan kepada suku bangsa dan suku kaum. Kalau suku bangsa ni dia ada 3 lah. Satu adalah Negrito, satu lagi Senoi dan lagi satu adalah Proto Malay ataupun Melayu Proto. Dari segi suku kaum, di bawah suku bangsa Negrito ni dia ada Kintak, dia ada Kengsiu, Jahai, Mendrik, Batik dan Lano. Mereka ni banyak di kawasan Kedah, Kelantan, Perak dan Selatan Tai. Kalau yang Kengsiu tu dia memang dekat Kedah kan. Dia dekat Kedah Okey, kalau Senoi kita ada Senai, kita ada Temia, kita ada Cik Wong, kita ada Johor, kita ada Smockbury, kita ada Mahmeri. Mereka ni ada di sekitar Perak, Pahang, Kelantan dan Selangor. Kalau Mahmeri tu memang dekat Selangor, Cik Wong tu ada dekat Pahang pun ada. So kemudian Melayu Proto dia ada Temuan, Semelai, Jakun ataupun Temuk. Jakun ni dia ada nama lain, Temuk. Kemudian orang Kanak, orang Seletar, orang Kuala. Orang Kuala ni, orang Seletar dengan orang Kuala ni selalunya dia adalah orang laut. Okay. So penghuninya di sekitar pesisir pantai Semenanjung Malaysia. Dan mereka ni banyak berada di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Ini merupakan suku kaum. So dia ada 18 suku kaum, 3 suku bangsa yang kita boleh divide berdasarkan kepada ni. Okey, saya nak memperkenalkan salah satu daripada suku kaum iaitu suku orang Kanak. Kenapa saya nak memperkenalkan suku orang Kanak ni? Sebab suku orang Kanak ni di kalangan banyak-banyak suku kaum orang asli, orang Kanak lah yang paling sedikit. Dia hanya ada 120 orang sahaja. Yang ini hanya 94 orang di Johor dan selebihnya hanya ada di Pahang. So dia memang unik, orang Kanak ni dia memang dah semakin pupus dan dia tidak ramai, dia hanya ada 120 orang sahaja. So ini gambar saya ketika saya pergi melawat suku kaum Kanak. So dia ada signboard tu, satu dalam dunia. Memang tinggal ini saja kampung yang ada, iaitu kampung Sungai Selangi Mawai, Kota Tinggi. Orang Kanak tak ada dekat kampung lain. Ini satu-satunya kampung yang ada dan tak ramai dari di sini. So dari segi genetik itu saya tidak pasti, saya masih lagi belum dapat melihat antara kajian-kajian genetik yang pernah dijalankan di kalangan orang Kanak, kenapa masalah orang Kanak ini tidak membiak, kenapa dia tidak membiak. Ini adalah masyarakat Kanak. Kemudian dari segi institusi sosial masyarakat orang asli, ini semua kita tahu bahawa masyarakat orang asli ini dia ada sistem batin dan penghulu orang asli. Tak semua kampung orang asli ataupun etnik orang asli kita panggil batin. Ada di kalangan etnik masyarakat orang asli, contohnya macam orang Kuala. Orang Kuala dia tak panggil batin, dia panggil penghulu. Dia panggil penghulu. Dan kita juga ada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Orang Asli, JKKPOA. Apa beza batin dan jawatankuasa ni? Sebab kedua-duanya adalah di kalangan masyarakat orang asli.
Batin dan penghulu orang asli, mereka ini menjaga tentang tata cara, adat dan perkahwinan di kalangan masyarakat orang asli. Dia banyak menjaga adat resam berkaitan adat ataupun tata cara perkahwinan. Itu semua akan diberikan kepada batin dan penghulu. Tetapi JKKOA ni, mereka ni mengurus dari segi sosioekonomi, pembangunan. Mereka ini adalah perantara antara masyarakat orang asli dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli. Jabatan Kemajuan Orang Asli ni dia bertukar-tukar nama dah banyak kali. Dia ada dulu Jabatan Ahewal Orang Asli. So now dah jadi Jabatan Kemajuan Orang Asli. JPKKOA ni pun dia bertukar-tukar nama. Kan? So jawatan kuasa ni adalah dia adalah pengantara. So hal-hal pembangunan, hal-hal sosioekonomi semua diuruskan oleh JKKOA ini. Okay. So now kita pergi kepada budaya masyarakat orang asli. So ada dua komponen utama dalam budaya masyarakat orang asli. Pertama adalah segi non-material ataupun mantifact. Kita ada simbol, kita ada bahasa, nilai dan norma. Kemudian kita ada material. So gambar di sebelah ni adalah kanak-kanak orang asli Mahmeri. Ini adalah kanak-kanak orang asli Mahmeri. Yang ini ketika ini mereka mereka nak melaksanakan persembahan selamat datang. Selamat datang berupa sewang, seakan-akan sewang tetapi ia telah dimodernkan. So kanak-kanak ini menari dan ini merupakan aksesori yang mereka pakai kan untuk melaksanakan tarian selamat datang itu. Ni Mahmeri di Kelang tak jauh sebenarnya daripada kita di Kelang. Okey. So kita lihat yang pertama tarian sewang ini sangat popular tau dalam kalangan kita. Ramai yang mengingat tarian sewang ni dia adalah untuk hiburan Sebenarnya tarian sewang ini pada awalnya dia ada 3 upacara tertentu yang dilaksanakan. Pertama adalah untuk kesyukuran selepas menuai ataupun membuka tanah baru. Yang kedua untuk menamat tempoh berkabung. Dan yang ketiga adalah tujuan mengiringi perubatan tradisional. So ini adalah untuk kita mengubati penyakit ataupun ada malapetaka, so kita menggunakan sewang. Sewang ini biasanya diketuai oleh Tok Halak, adalah ketua dalam tarian sewang ini, dan 5 hingga 10 orang penari yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Selain itu terdapat 6 orang pemuzik dan 5 pemukul centung. Centung itu adalah buluh. Kalau pasal yang dekat belakang ni, so ini adalah buluh yang diketuk-ketuk tu dan juga ada seorang pemukul gong. Dan sewang ini sebenarnya sangat popular di kalangan masyarakat Semai dan Temia dan kemudian ada masyarakat-masyarakat lain sudah mula ini. Saya sebenarnya nak tunjukkan satu video sebenarnya. Di video ini saya rakam ketika ini bagi suku kaum Lano. Lano ni dekat Perak Perak kat kampung Bukit Asu. Saya tak tahu sama ada video ini boleh dimainkan ataupun saya takut dia macam ni saya try lah kita try Dengar ke? Okey. Kalau tengok tarian dia ni dia buat keliling kan, dia ada keliling. Dia sebenarnya dia ada macam-macam formation dia ada 4 formation dalam tarian sewang ni. Nanti saya akan terangkan satu-satu Okey. Kalau tengok yang ini dia ada 4 formasi selalunya dalam tarian sewang ni. Pertama adalah tarian secara berbaris berbaris, iaitu penari berada dalam satu barisan sambil menari. Dia juga adalah bentuk bulatan macam mana yang kita tengok tadi. Itu adalah bentuk bulatan.
sambil berjalan berpusing mengikut arah jam ataupun lawan jam. Kemudian tarian ini juga dilakukan secara berpasangan antara lelaki dan perempuan, dan tarian secara beramai-ramai. Manakala sewang untuk perubatan dijalankan pada waktu malam selama 6 hari berturut-turut. Semasa sewang perubatan ni kita tidak dibenarkan, orang luar tak dibenarkan masuk sebab dia melibatkan spirit-spirit alam yang dipanggil nenek moyang tu semua untuk kita mengubati segala penyakit dan sebagainya. Tetapi ada tarian-tarian yang digunakan untuk kegembiraan, biasanya upacara menuai, menyambut kepulangan anak kan. Kalau yang saya tontonkan kepada ini merupakan tarian sewang selamat datang yang ditarikan oleh kanak-kanak. Dalam kita lihat, dia sebenarnya dalam sewang ni dia ada macam-macam lagu dia macam-macam lagu yang ada. Okey, antara lagu-lagu dalam sewang lagu Kok Garik, ni tajuk Mari Cepat. Lagu ni menceritakan tentang nasihat yang perlu dipatuhi oleh dua orang yang diarahkan oleh Bomo untuk pergi ke bukit mencari bunga, dan Bomo tersebut mendapat petunjuk. Saya berjaya kumpulkan lagu-lagu ni. Saya berjaya kumpulkan lagu-lagu ni lebih kurang dalam 18 lagu sebenarnya. 18 lagu sewang. So dia ada lagu Seribun Ampun, dia ada lagu Panas Siang. Kalau ini boleh nampak yang dekat bawah ni, inilah dia buluh tu yang saya cakap, dia ketuk ni semua. Ini dekat Lanoh, ni suku kaum Lanoh ni, masa mereka buat persembahan. Saya very lucky ketika diorang membuat persembahan ni adalah masa ni RTM datang untuk nak membuat rakaman sebenarnya tentang tarian sewang. Jadi saya pun menyelitlah sekaki kan masa ni untuk membuat rakaman juga untuk melihat ni dekat Lanoh, dekat Perak. Jauh pedalaman kampung ni sebenarnya dekat dalam. So kalau boleh tengok, sewang-sewang ni berbeza tau daripada setiap etnik. Kita boleh nampak berbezanya. So ini antara lagu-lagu yang ada, lagu joget, dia ada lagu Guru Abek, iaitu Guru Ayah. Kebanyakan lagu-lagu ini adalah lagu-lagu nasihat. Lagu Sir, Sir ni lagu kira, kan. So lagu Ahmad Gabit, ni Jangan Tidur. So ini antara lagu-lagu sewang lah yang ada ni di ni selain itu kita ada tarian topeng kita panggil sebagai tarian Jo'oh. Tarian Jo'oh ni adalah tarian Mahmeri. Nah, ini tarian topeng ni, Mahmeri ni adalah, Mah tu adalah orang, Meri tu adalah hutan. Dia adalah orang hutan, Mahmeri. Okey, so mereka merasakan bahawa ukiran topeng ini dia adalah nyawa, nyawa kerana digunakan dalam pelbagai istiadat termasuk penyembahan, merawat penyakit dan menolak bala. Rupa bentuk topeng ni berdasarkan mimpi sebenarnya. Mereka buat topeng tu berdasarkan mimpi.
kemudian mimpi itu yang dia ukir berdasarkan ni. Kononnya itu adalah spirit daripada nenek moyang untuk datang nenek moyang mereka untuk memberitahu bagaimana desain topeng tu semua, dan dia dibuat daripada kayu pulai. Kayu pulai ni dah semakin pupus sebenarnya di Pulau Keri. Actually kalau UPM nak membuat orang kata biodiversity, macam penanaman semula lah. Kayu pulai ni sangat bagus sebenarnya dekat Pulau Keri tersebut, Fakulti Pertanian untuk nak ni, sebab kayu ni dah semakin sukar untuk dapat, sebab kayu pulai ni dia very soft dan dia mudah untuk mengukir patung-patung ni topeng. Bila dia membuat istiadat tu, topeng itu akan diletakkan di hutan dan di sungai, dan pesakit akan kembali sembuh, manakala penduduk ataupun orang luar disarankan tidak mengambilnya kerana takut nanti semangat tu akan terkena kepada orang dan menyebabkan nanti ni. So kalau dalam pertarian Johor ni, dia ada peralatan muzik dia ada tuntuk ataupun buluh, dia ada jule itu adalah viola, dia ada tambu, gendang dua muka, dan dia ada tawa, gendang tembaga. So dia berbeza sedikit dengan sewang itu. Okey, so dari segi bahasa, masyarakat orang asli adalah berbeza dari segi penempatan. Dia pun macam kita dia pun ada logat, walaupun dia orang sama semai ataupun dia sama temuan, dia ada slang-slang yang agak berbeza mengikut tempat. Tapi walau bagaimanapun, bahasa orang asli dia boleh tergolong dalam rumpun Austroasia ataupun Austronesia. So bagi kumpulan suku bangsa Negrito dan Senoi, bahasa etnik mereka tergolong dalam Austroasia. Kalau yang Melayu Proto, rumpun dia adalah Austronesia, dia serumpun dengan bahasa Melayu. Sebab tu Melayu Proto ni dah ada beberapa bahasa dia seakan-akan dengan bahasa Melayu. Okey, dari segi orang asli dan alam sekitar, kalau kita lihat ni antara gambar yang diambil ketika ritual merongkoh di Kampung Putat Pos Iskandar. Ini adalah suku kaum Semelai, komuniti Semelai menggunakan tumbuh-tumbuhan tertentu semasa ritual untuk mengubati penyakit ataupun perkahwinan dan pengemudian. Merangkoh ni adalah satu upacara yang menggunakan darah haiwan, yakni darah ayam dan juga tumbuhan. Ini untuk menghalau spirit-spirit yang tidak baik. Ini kepercayaan mereka lah. Sebab masyarakat orang asli ni dia sangat rapat dengan alam. Sebab ada di kalangan mereka ini yang dikenali sebagai penjaga alam tu semua, sebab dia ada kawasan rayau. Kawasan rayau ni adalah kawasan tempat mereka untuk mencari rotan dan sebagainya, untuk menentukan betapa kawasan rayau dia besar dengan dia menjerit sesuatu kalau dia memanggil tu, kalau kita dengar itulah seluas kawasan rayau dia. Kan kalau kita jerit dalam hutan tu, sejauh mana jeritan itu didengari, itulah kawasan rayau masyarakat orang asli. Okey, dari segi suku batik, batik misalnya dia mentafsirkan pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan hutan tu seumpama darah dan urat saraf mereka. Jadi kemusnahan hutan tu akan menyebabkan kemarahan gubar ataupun Tuhan Peti. Ini apa yang mereka faham, yang apa mereka percaya tau. Sehingga boleh menimbulkan malapetaka seperti hujan, ribut peti dan banjir. Komuniti Jahai di Perak, dia akan memelihara anak monyet yang ditangkap. Kalau ditangkap ibu ataupun bapa monyet tu, anak kepada monyet itu dia tidak makan. Dia hanya makan ibu tu, tetapi anak itu dia ambil dan dijaga. Dijaga dan diberi makanan, diberi susu kepada anak tu. Sebab mereka percaya bahawa anak itu perlu bila mak dia diambil untuk menjadikan makanan, jadi dia perlu menggantikan sesuatu. Suku Semelai juga dia menghasilkan arak yang dihasilkan daripada pokok tampoi. Biasanya digunakan dalam ritual utama seperti perkahwinan, tangya baling, iaitu ritual menaikkan kincir angin yang dilakukan untuk memulihkan semangat kampung daripada wabak penyakit ataupun malapetaka. Ini semua kepercayaan mereka, antara mereka dengan alam. So dari segi
Adat dan tradisi kematian juga ada perbezaan di kalangan masyarakat orang asli. Kalau suku kaum Mandrik, mereka ni adalah orang yang kalau orang tu yang berilmu macam pawang ataupun bomo, cara tanam kematian mereka adalah diletakkan di atas gua ataupun atas pokok. Tapi orang biasa ditanam macam biasa. Tapi kalau semua kaum Smokeberry, terbalik kat situ, kaum Smokeberry dan Jakun, barang si mati itu akan ditanam sekali di dalam kubur, dan barang-barang itu adalah barang-barang kepunyaan si mati, dan mereka akan letak di dalam kubur sekali. Kalau suku kaum Batik, kaum Batik ni adalah penjaga hutan, mereka penjaga hutan. Mereka akan meletakkan mayat setinggi 6 meter di atas pokok dan dibaca mantra supaya mayat tersebut akan dijaga semangatnya oleh nenek moyang yang menjaga hutan tersebut untuk menjaga dan kemudian mereka berpindah sebab mereka tidak akan duduk di tempat yang di mana tempat itu kalau ada kematian, mereka akan berpindah sebab mereka percaya bahawa tempat itu ada semangat-semangat tidak baik. Sebab itu mereka akan berpindah ke kawasan yang lain. So dia very nomadic lah, dia macam nomadic. Okay? So itu dari segi adat tradisi kematian. Okay. Dari segi kraft tangan, kita semua tahu bahawa masyarakat orang asli ini sangat mahir dari segi kraft tangan. Sebab kalau kita lihat macam contohnya suku kaum Mahmeri, mereka ini memang mempunyai kemampuan yang tentang anyaman, kan. So ukiran, Mahmeri sangat popular dengan ukiran. Kalau patung-patung tu, ukiran tu dijual sampai ke luar negara sebenarnya. Ukiran tu, harga patung tu kalau yang popular tu adalah patung nama dia adalah singa berantai. Harimau berantai. Patung tu lebih kurang harga dalam 15,000 hingga 30,000. Sangat mahal sebenarnya patung tu. Kemudian suku kaum Semai juga, mereka ni guna daun bertam untuk buat dinding, dan batang bertam untuk membuat bubu. Bubu tu macam jaring ikan tu kan, yang kita tangkap ikan tu. Temia, mereka juga suka menghasilkan anyaman tikar dan dinding. Kaum Jakun, mereka ni anyaman seperti kelarai ni yang dinding yang macam dalam gambar ni, tetapi dia dianyam dalam bentuk macam ketupat tapi menggunakan rotan lah, ataupun dia buat bunga sabut kelarai. Jakun ni sangat popular benda tu. Kemudian Jakun juga kalau dia runcang tu, mereka ni buat menggunakan kayu tembusu untuk buat perkakas dapur. Mereka ni buat macam senduk, lepas tu papan yang kita potong daging tu, itu kalau nak pergi ke runcang, boleh dapat senduk-senduk kayu tu semua. Sangat menarik. Kalau perasan yang gambar saya pun ada pakai lilitan kepala kan. So itu namanya kalau orang Mahmeri pula, orang temuan dia panggil dendan. Itu adalah dendan. Tapi yang lain dia panggil benda tu tempok. Dan benda ni berbeza-beza. Setiap kaum tu berbeza-beza. Kan, kalau macam contoh yang saya tunjuk ni adalah daripada Mahmeri. Tetapi kalau contoh yang ini adalah Yang Amat Mulia Paduka Puteri Tengku Mariam ni, dia pakai yang orang Kuala punya. Kita boleh nampaklah berbeza-beza. Kalau tengok orang yang masyarakat orang asli Semai, dia punya tempat kepala tu pun berbeza. Dia mengikut. Yang bawah ni adalah suku kaum Semai punya rumah. Ni contoh replika rumah sebenarnya. Dia menggunakan daun bertam untuk buat. Ni dekat kampung Chang Bido, saya ambil gambar ni. Yang atas ni suku kaum Lano dekat kampung Aibah dekat Perak. Ni sebenarnya adalah pentas sebenarnya. Pentas macam balai raya tempat mereka berkumpul tu semua. Okey, so saya rasa itu saja sedikit yang saya share kepada semua tentang budaya masyarakat orang asli ini. Dan budaya-budaya ini sangat berbeza dan ada yang masih diamalkan dan ada masih yang sudah semakin pupus disebabkan faktor alam sekitar, banyak sumber-sumber alam yang sukar untuk didapati kan.
Lepas tu dari segi golongan muda yang sudah mula berubah, yang tidak mengetahui tentang tata cara adat tu semua. So perkara-perkara itu menjadi satu cabaran sebenarnya kepada masyarakat orang asli dalam mengekalkan identiti mereka. Tetapi ya ada beberapa perkara yang masih lagi kekal yang kita boleh lihat sampai ke hari ini. Sebab tu kalau saya pergi ke kampung orang asli tu, memang saya kalau dapat kumpul, saya kumpulkan mana yang ada untuk dijadikan sebagai apa ni. Dan dia juga ada permainan-permainan tradisional dia ya, dalam masyarakat orang asli ni, sebab dia ada macam kercak, yang permainan tu dia macam dia buat daripada buluh dan dia guna macam tali untuk melepasi daripada satu bahagian ke satu bahagian dengan menggunakan something trick lah. Itu kalau kita pergi ke kampung peta, orang jakun di kampung peta, di Taman Negara Endau Rompin tu, dekat situ permainan tu memang banyak, boleh bermain permainan-permainan tradisional masyarakat orang asli. Selain tu dia pun ada gasing dia tak sama dengan gasing kita kan. Gasing dia lebih kecil, lebih kecil dalam bentuk gasing dia. Dan mereka juga ada main konda-kondi macam kita juga. Kita pun ada main, orang Melayu juga ada main konda-kondi, tapi masyarakat orang asli pun ada konda-kondi tu. Itu dari segi permainan-permainan tradisional masyarakat orang asli. Okay, saya stop sampai situ dulu. Mungkin ada sebarang pertanyaan ke ataupun bagaimana? Teruskan ada soalan daripada chat ni. Dia kata soalan saya, sejauh manakah Jakwa mengambil berat mengenai kelestarian budaya masyarakat OA? Masyarakat orang asli. Okey. Terima kasih kepada Profesor Sajid. Profesor Sajid adalah mahaguru saya. Beliau adalah guru saya yang memperkenalkan saya dengan masyarakat orang asli pada tahun 2008 ya. So lebih kurang dah 12 tahun 2008 2020 lebih kurang lama juga tu dengan Prof Sajid. Dia adalah orang yang pertama yang memperkenalkan saya dengan masyarakat orang asli. So menjawab tentang soalan Prof Sajid itu sejauh manakah Jakwa mengambil berat mengenai kelestarian budaya masyarakat orang asli. Actually ada beberapa inisiatif yang dilaksanakan oleh Jakwa, antaranya adalah pewujudan muzium masyarakat orang asli. Kalau kita pergi ke Gombak, dekat sana ada satu muzium masyarakat orang asli yang kita boleh lawati, dan semua peninggalan dari segi material, artifak masyarakat orang asli ada di muzium tersebut. Yang keduanya, ada satu lagi muzium masyarakat orang asli di Melaka. Walaupun di Melaka ini masyarakat orang aslinya tak ramai, dia hanya ada suku temuan saja di masyarakat orang asli di Melaka ni, tetapi dia juga ada muzium untuk masyarakat suku temuan. Kalau di Puchong di Puchong pun ada satu teratak temuan yang dibuat untuk memperkenalkan tentang masyarakat orang asli. So sebenarnya ada inisiatif itu untuk yang dilakukan oleh Jakwa dalam mengenal pasti dari segi kelestarian budaya masyarakat orang asli. Dari segi artifak itu memang dikumpulkan. Cuma dari segi oral history ini yang agak saya rasa ada masalah sedikit yang tidak diambil perhatian, terutamanya dari segi indigenous knowledge, terutamanya dari segi macam ilmu-ilmu hutan macam kayu-kayu, itu semua tidak didokumentkan dengan baik dan ini mungkin boleh dilaksanakan oleh Jakwa ataupun researcher ke untuk mendokumentkan beberapa ilmu-ilmu indigenous knowledge, biodiversity di kalangan masyarakat orang asli untuk dibukukan dan benda itu boleh dikongsi kepada generasi-generasi
berikutnya. Lagi satu macam contohnya The Kengsiu. Kalau Kengsiu ni dia ada satu adat tata cara di mana kalau mak mentua ke bapa mentua ataupun mak sendiri bapa sendiri dan mak mentua bapa mentua yang peringkat elder lah, yang peringkat yang tua ini, golongan-golongan muda itu tidak boleh duduk bertentangan, tidak boleh duduk sama dengan mereka. Golongan muda ni dia kena duduk belakang, ada jarak kepada ni, sebab itu adalah adat budaya mereka. Bagi menghormati golongan tua, mereka tidak boleh duduk sebaris ataupun berdekatan, mereka kena ada jarak. So ini merupakan tata cara ataupun budaya yang kita jarang dengar sebenarnya, dan ia tidak ada di mana-mana buku pun tentang tata cara tersebut. Mungkin kalau dapat didokumentkan ni, sebab keunikan Jakwa ini dia tidak pernah offer grand research dia banyak, dia more kepada more kepada pelaksanaan projek pembangunan dalam masyarakat orang asli. Macam contohnya pembinaan jalan raya, pembinaan rumah, tu semua. Dia tak ada yang research part ni, yang dokumentasi ni semua dia tak ada dana itu. Jadi benda-benda itu terpaksa ahli akademik dan juga orang luar, dan maklumat itu kita tidak integrate kadang-kadang. Ada maklumat tu ada dekat sana, ada dekat sini. Macam orang Kuala kan, orang Kuala tu nama lain dia adalah Duano. Duano ni mereka ni ada library yang inisiatif komuniti sendiri buat tu semua untuk mengumpulkan balik bahan-bahan ni, sebab orang Seletar, orang Kuala ni ilmu laut dia sangat tinggi. Mereka ni banyak ilmu-ilmu laut. Mereka ni boleh menyelam, mereka ni jadi itu kekuatan-kekuatan itu yang tidak dibukukan dan tidak didokumentkan untuk tatapan generasi akan datang. Kan? So sebab itu kita dapat bahawa perkara ini tidak diberikan perhatian sangatlah oleh Jakwa dan ahli akademik yang banyak membukukan. Macam bahasa pun Dr. Sharifuddin yang banyak membukukan tentang bahasa-bahasa masyarakat orang asli tu semua. Okay. Saya rasa saya menjawablah kot Prof. Sajid punya ni. Prof. Sajid pun lebih arif, dia boleh jawab. So ada soalan lain? Ada doktor daripada Barakat Usman. Dia mengatakan, adakah sistem pendidikan mereka di peringkat awal berbentuk formal atau tidak formal? Okey, dari segi pendidikan masyarakat orang asli, kalau kita lihat, dia ada pendidikan secara formal sebab tu dia ada kita panggil sebagai taska tu kan, macam pendidikan awal kanak-kanak tu. Memang ada dan diintegrate bersama dengan kedap. Kita panggil kedap adalah program untuk kelas dewasa masyarakat orang asli. Kelas dewasa ini adalah bagi membantu golongan-golongan ibu untuk masak, untuk belajar masak, menjahit tu semua. Tetapi sebenarnya spirit kedap ni adalah supaya anak-anak mereka ni pergi sekolah, dan bila mana ibunya pergi sekolah, anak-anak juga akan pergi sekolah sebenarnya. So jadi pendidikan formal tu ada, namun ada beberapa NGO menjalankan pendidikan secara tidak formal. Sebagai contohnya kita ada sekolah rimba yang dilaksanakan keadaan masyarakat orang asli secara formal. Dan sekolah rimba ini dilakukan untuk memperkenalkan ABC di kalangan komuniti dan dibuat di dalam komuniti. Dibuat di dalam komuniti. Ini NGO banyak so dia ada dua, sama ada dia nak pergi kepada yang formal iaitu taska, kita ada taska, ataupun dia boleh pergi secara tidak formal yang dibuat kebanyakannya NGO dalam membantu 3M membaca, mengira dan menulis.
dalam kalangan masyarakat orang asli. Dari segi pendidikan di peringkat sekolah rendah, sebenarnya ada bahasa temuan, bahasa semai dan bahasa temia tak silap saya diberikan secara pendidikan formal dalam kalangan masyarakat orang asli dan bukan orang asli. Maknanya boleh diambil sebagai bahasa tambahan di sekolah. Dan dari segi pendidikan sebenarnya kita cuba untuk hari ini apa yang kerajaan lakukan, mereka cuba untuk meramaikan guru dalam kalangan masyarakat orang asli untuk diletak supaya guru-guru dalam kalangan masyarakat orang asli ini supaya lebih memahami budaya dan adat mereka dan boleh dibawa di peringkat sekolah. Cuma saya sering memberikan pandangan kepada sistem pendidikan kita supaya melibat sama komuniti di dalam pendidikan masyarakat orang asli. Sebab kita tidak boleh membuat pengasingan komuniti dan juga pendidikan masyarakat orang asli. Sebab masyarakat orang asli dia unik kan? Sebab dia perlukan orang komuniti dia bersama di dalam tu supaya penerapan nilai budaya, pemahaman dari segi bahasa tu semua dapat diberikan dan dapat kepercayaan itu dapat diterap di kalangan pelajar-pelajar ataupun anak murid masyarakat orang asli. Tapi agak sukar untuk melihat bagaimana adanya integrasi antara masyarakat dan juga orang sekolah kerjasama yang erat di kalangan sekolah dengan masyarakat setempat dalam memberikan pendidikan. So sebab tu culture responsif pedagogi ni sangat penting sebenarnya. Sebab dia sama je macam kita. Saya ingat lagi dulu masa saya kanak-kanak, di sekolah saya masa tu sebelum saya berpindah ke Methodist SCS tu, saya bersekolah di satu sekolah nama dia adalah Sekolah Kebangsaan Ratau Panjang. Sekolah itu berdekatan dengan pokok getah. Jadi dulu masa saya zaman sekolah, saya belajar matematik mengira menggunakan biji getah. Kan? Jadi benda tu adalah sebenarnya culture punya pedagogi yang dimasukkan dalam tu menyebabkan budak akan rasa benda tu dekat dengan mereka. So sama je sebenarnya dengan masyarakat orang asli. Sebenarnya kita boleh menggunakan syllabus mainstream, tetapi pedagogi approach yang kita gunakan itu mesti bersifat lokal supaya mereka rasa seronok, mereka rasa macam benda tu dekat dengan dia kan. Kalau kita tengok buku-buku teks pun sukar nak melihat gambar-gambar orang asli kan, muka dia tak ada dalam tu, jadi dia rasa macam benda tu terlalu asing untuk dia. Jadi guru perlu memainkan peranan yang sangat penting dari segi pedagogi itu untuk membantu pelajar-pelajar orang asli ni untuk menguasainya ni kan. Jadi ini antaralah benda yang boleh dilakukan sebenarnya, sebab kita tidak boleh terlalu kita memanglah dunia sekarang ini teknologi dan sebagainya, tetapi kita juga perlu mengambil kira tentang latar belakang sosioekonomi bagi sesuatu masyarakat itu. Sebab mereka ini tidak capai ke tahap itu, akan kita nak melakukan sedemikian. Sebab itu dalam ketika pandemik yang berlaku ni, kebanyakan guru-guru orang asli terpaksa, mereka ini sepatutnya perlu digelar sebagai frontliner tau. Sebab apa? Mereka ini terpaksa untuk pergi ke rumah untuk hantar material pengajaran untuk mengajar anak-anak orang asli ni, sebab dia tak ada sistem macam yang adalah ini kawasan-kawasan pedalaman kan, yang di internet tu semua yang kita guna semua online belajar kan. So kadang-kadang benda-benda macam ni banyak benda yang kita perlu fikirkan lah dalam kalangan masyarakat orang asli. Okay? Ada soalan lain? Saya juga ingin sebab masyarakat orang asli ni dia sangat kaya dengan culture kan. Saya sangat mengimpikan lah kalau UPM melalui pusat kebudayaan ni kita meraihkan Hari Orang Asli Sedunia. Kita ada universiti yang buat tentang Hari Orang Asli Sedunia. Kalau UPM boleh menjadi peneraju untuk menjadikan Hari Orang Asli Sedunia pada Oktober,
kita sambut pada Oktober setiap tahun, dan kita boleh panggil beberapa etnik-etnik untuk berkampung dan mereka menunjukkan tata cara mereka, adat ni, dan ini merupakan satu orang kata prospek dari segi visibility untuk kita ni. Sebab yang saya tahu hanya Selangor saja, Negeri Selangor pernah buat, tapi apa yang Negeri Selangor buat adalah dia memanggil beberapa negara lain, masyarakat indigenous mereka, dan itu masuk dalam kalender tourism negeri. Mungkin UPM juga boleh menerajuinya juga dengan kita membuat sambutan Hari Orang Asli Sedunia. Actually dekat UPM pun ramai student-student kita di kalangan masyarakat orang asli. Sebenarnya mereka ini juga boleh menjadi mentor kepada idol kepada masyarakat orang asli yang lain, supaya mereka ini diberikan pendedahan tu semua kan. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita nilai. Ada tak soalan lain? Tak ada. Okeylah. So saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Pusat Kebudayaan kerana sudi menjemput saya. Sebenarnya Malaysia ni kaya dengan pelbagai etnik. Saya juga boleh share tentang sebab saya sedang menjalankan kajian tentang pemakanan makanan ceti, makanan ceti yang di Gajah Berang, di Melaka. So sebenarnya kita banyak budaya-budaya tu kan. Prof Sarjid pun dia banyak tahu tentang Baba Nyonya, Portugis kan. So yang kita boleh kongsikan kepada kepada seluruh warga UPM sebenarnya. Actually kita ni memang kaya dengan adat budaya dan warisan sama masyarakat-masyarakat orang asli. Cuma kita tidaklah perlu untuk membeza-bezakan. Kita tidak bolehlah memandang budaya ni budaya primitif, budaya ni adalah budaya yang moden. Tak perlu. Kita tak boleh melihat budaya itu dalam keadaan begitu, sebab budaya ini tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Budaya ini adalah sama, dan kita perlu meraihkan kepelbagaian itu supaya hidup kita aman, dan kepelbagaian itu adalah kekuatan kita sebenarnya sebagai rakyat Malaysia. Kan? Terima kasih banyak-banyak. Semoga nanti kalau ada masa kita bolehlah berbincang lagi tentang masyarakat orang asli ni. Yeah. Okay, kami daripada Pusat Kebudayaan nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Muhammad Roslan di atas kesediaan untuk berkongsi sikit ilmu berkaitan dengan orang asli. Doktor, insyaAllah nanti jangan seri-seri lah, nanti kami panggil lagi untuk siri next ni. Jadi di kesempatan ini juga nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang sudi join menyaksikan sedikit perkongsian daripada doktor. Dan insyaAllah pada hari Jumaat ini doktor, saya nak promosi sikit, kita ada satu lagi sembang sundaya yang dijemput khas, iaitu alumni kita sendiri, Encik Muhammad Hairul, yang membincangkan berkaitan dengan seni bukan budaya dan boleh jadi kejaya. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi sekali. Terima kasih banyak kepada penonton. Jadi mana yang belum berdaftar untuk sebagai latihan boleh tinggalkan nombor staff di ruang chat kita di belah nanti lah. Jadi kita jumpa lagi. Okay, terima kasih. Sama. Okay.